usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18 dalam kurungan 1. Sila saya jemput Yang Berhormat Shah Alam untuk menyatakan usulnya. Silakan Yang Berhormat Shah Alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Usul yang saya bawa di bawah 18 kurungan 1 dan 18 kurungan 2 telah pun saya bacakan tadi. Boleh baca sekali lagi? Nak kena baca sekali lagi? Ya, ya. Okey. Habislah masa aku, panjang nak hujah. Ya. Rumuskan. Okey. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mengemukakan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18.1 dan 18.2 seperti berikut. Bahawa saya diberi kebenaran merunding perkara tertentu berkenaan kepentingan orang ramai yang berkehendak disegerakan, iaitu bagi berunding isu pengambilan tanah di Kampung Sungai Baru, Kampung Baru, Kuala Lumpur oleh kerajaan untuk tujuan pembangunan semula oleh pemaju swasta. Isu ini adalah perkara tertentu kerana ia khusus melibatkan tindakan kerajaan menggunakan peruntukan Akta Pengambilan Tanah 1960 untuk mengambil tanah pemilik tanah Kampung Sungai Baru bagi tujuan pembangunan semula oleh pemaju swasta. Perkara ini melibatkan kepentingan ramai kerana ini melibatkan pengambilan tanah pemilik tanah Kampung Sungai Baru, Kampung Baru, Kuala Lumpur yang telah memiliki dan menduduki tanah tersebut sejak beberapa generasi. Perkara ini perlu disegerakan kerana sehingga sekarang pemilik tanah telah diberikan notis siasatan oleh Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan dan telah melalui satu proses siasatan. Pemilik tanah merasakan tekanan yang dahsyat dengan tindakan kerajaan menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960 pada waktu pandemik COVID-19 untuk mengambil tanah mereka untuk dimajukan oleh pemaju swasta. Tindakan ini perlu dihentikan segera demi kepentingan pemilik tanah dan penduduk sekitar yang akan terkesan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan tanah dan pembangunan semula ini. Saya percaya bahawa isu-isu ini adalah berkenaan kepentingan orang ramai yang berkehendak disegerakan selari dengan peruntukan Peraturan Mesyuarat 18/1 dan 18/2. Ya, saya mula berhujah. Saya bagi petua dulu. Yang Berhormat, menurut keputusan yang telah dibawa pada hari ini, satu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18.1 telah dibenarkan untuk dirundingkan. Saya benarkan ucapan oleh ahli-ahli yang berhormat keseluruhan 3 orang, 30 minit. Kemudian Yang Berhormat Menteri menjawab 30 minit. Jadi saya dimaklumkan ada 3 orang pembahas yang telah didaftarkan kepada saya. Yang Berhormat Shah Alam, Yang Berhormat Lembah Pantai, Yang Berhormat Seri Gading. Jadi dalam tempoh 30 minit itu mungkin saya jangkakan dimula dengan Yang Berhormat Shah Alam, mungkin sekitar 15 minit, kemudian 7 lebih kurang begitu. Jadi saya persilakan Yang Berhormat Shah Alam untuk memulakannya. Terima kasih. 15 minit. Total 30 minit. Menteri berjawab 30 minit. Kita ada 1 jam. Kita ada 3 orang, bagilah sejam. Menteri pun setuju. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cakap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, pada mulanya saya ingin menjelaskan bahawa pihak kami semua setuju perlunya urban redevelopment, pembangunan semula bandar, kerana kawasan-kawasan yang telah lama yang sudah tidak sesuai, yang perlu dibangunkan kembali adalah merupakan satu keperluan. Di mana-mana bandar raya pun ianya berlaku. Tetapi apa yang kita nak tegaskan ialah bahawa tugas kerajaan adalah untuk menentukan bahawa golongan yang susah, golongan marhain, tidak diambil kesempatan oleh pemaju apabila dilakukan urban redevelopment ini. Kerana biasanya bila dilakukan urban redevelopment ataupun pembangunan semula bandar raya ataupun kawasan bandar itu, kawasan-kawasan yang dibangunkan kembali
adalah kawasan-kawasan yang diduduki oleh golongan yang susah. Bukan golongan yang duduk dalam kondominium yang sudah 40 tingkat dan 30 tingkat dan sebagainya. Oleh kerana itu, mereka merupakan golongan yang lemah yang bila didatangi oleh pemaju yang banyak duit, mereka boleh kalau tidak dilindungi kepentingan mereka, diambil kesempatan. Ya. Oleh kerana itu, kerajaan mesti faham peranannya. Nombor satu, dia kena tentukan bahawa terma yang diberikan oleh pemaju tidak berat sebelah dan kepentingan pemilik adalah sentiasa dijaga. Yang kedua, harga yang munasabah dan adil. Ya. Ini walaupun kita serah kepada rundingan di antara golongan pemaju dengan pemilik, tetapi kita kena faham ianya merupakan rundingan yang tidak setara. Ya. Kerana golongan yang susah berhadapan dengan pemaju yang kaya raya. Ya. Oleh kerana itu, kerajaan mesti memantau untuk menjaga kepentingan golongan yang lemah itu. Lebih-lebih lagi, ya Datuk Speaker, sekiranya golongan ini adalah golongan bumi putera orang Melayu kita yang hidup di dalam bandar yang sudah tidak ramai. Dahlah tak ramai, apabila didatangi dengan pemaju dan sebagainya, maka mereka boleh diambil kesempatan. Jadi sayurlah ya, bagi pemaju. Ya. Saya tidak mahu politikkan isu ini, ya, tetapi ingin ianya diurus dengan baik. Win-win yang sebenar. Ya. Dulu saya dituduh broker, nak halau Melayu dari bandar, dituntut harga 3,000 sekaki persegi. Ya. Ini semua mainan politik yang songsang dan tidak bertanggungjawab. Saya tak nak buat kerja-kerja macam tu. Ya. Ini bukan cara kita. Ya. Saya tahu kampung Sungai Baru bukan dalam kawasan MAS, Malay Agricultural Settlement, tetapi ianya tetap berhampiran dengan kawasan segi 3 MAS. Golden Triangle Kuala Lumpur, dan tidak mempunyai sekatan-sekatan seperti MAS. Kalau MAS tu dia punya sekatan cukup berat, hanya boleh dimiliki oleh orang Melayu, malah hanya nak sewa pun kena orang Melayu. Ya, nak sewa rumah bangunan dalam kawasan MAS pun mesti orang Melayu. Itu sekatan-sekatan yang cukup berat. Ya, tetapi yang kurangnya ialah ia bersifat leasehold. Namun oleh kerana tidak ada sekatan-sekatan yang seberat, maka harganya tetap semestinya dalam lingkungan 850 hingga 1,000 sekaki persegi seperti yang ditawarkan saya dulu untuk kawasan MAS. Ya, kerana dia ada pro and con. Menteri tunggu belum boleh lagi. Bagi dia habiskan dulu. Masih belum. Biar saya habis dulu. Tak boleh celah Menteri. Relax. Nanti Menteri ada 30 minit. Ada beberapa kenyataan itu memerlukan penjelasan. Ya, tak apa. Nanti Kamu boleh saya terangkan. Tak apa, relax. Saya tahu bahawa menteri ini sebenarnya dia bukan dia yang salah, tapi menteri yang sebelumnya. Bukan saya, tapi di antara saya dengan dia. Ya. Okey, baik. Pak turut. Namun saya lihat kerajaan sekarang terlalu gairah untuk membantu pemaju. Ya, oh maaf. Dah. Ada. Ya. Namun saya lihat kerajaan sekarang terlalu gairah untuk membantu pemaju sehingga sanggup menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960 yang sepatutnya hanya digunakan untuk kepentingan awam, bukan untuk kepentingan pemaju. Saya ingat lagi ya ucapan tarik balik kenyataan Perdana itu Menteri. Tak apa sekejap nanti. Tak betul kenyataan tersebut. Sabar. Balik. Ya. Dia ni suka nak ganggu saya lah. Bukan ganggu. Semua dia Menuduh keluar bahawa kerajaan sekarang utamakan maju. Itulah kenyataan yang tidak betul. Saya Kerajaan sekarang adalah mengutamakan rakyat. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Seperti mana yang pernah diucap oleh Ismail Sabri yang berhormat, iaitu yang Perdana Menteri sekarang ni, dalam time kita nak bangunkan kampung baru, dia kata tak boleh guna Akta Pengambilan Tanah ini. Dia bukan kerana ianya adalah hanya dia yang amat berhormat Ismail Sabri. Terima kasih. Baiklah. Datuk Speaker, disiplinkan sikit menteri ni. Nanti. Nanti saya kena beratur urus. Dulu dia kata tak boleh gunakan akta ini kecuali kalau macam nak bina hospital. Tu yang dikatakan kepentingan awam. Baik. Ya, bukan untuk nak dibangunkan kembali, nak bagi pada developer dan sebagainya. Ya. Menteri wilayah selepas saya
Dan sebelum Menteri Wilayah sekarang yang baik dan budiman, tapi suka mencelah, telah berperanan dengan begitu gairah sekali membantu pemaju. Dalam sebuah video, pemaju menyatakan dengan jelas projeknya disokong oleh Tan Sri Anwar Musa dan KWP diarah untuk menjadi sebagai pemudah cara dan Perbadanan Kampung Baru sebagai urus setia untuk menjayakan projeknya. Sehingga diarahkan projek yang pemaju itulah. Bukan projek yang berhormat Arau sehingga diarahkan TNB, IWK, COB dan lain-lain semua datang untuk membantu. Dan dikatakan oleh pemaju dia cukup seronoklah. Ni suntikan yang diberikan oleh Menteri Wilayah pada ketika itu. Yang saya nak tanya, siapa yang bantu pemilik? Kalau Kementerian Wilayah, Perbadanan Kampung Baru, IWK, TNB, COB semua dikerahkan oleh menteri untuk bantu pemaju ni, siapa yang bantu pemilik? Orang Melayu yang susah ni. Menteri Wilayah kena faham kenapa ramai yang tidak setuju dengan projek ini. Ni apa ni bincang-bincang ni? Dengarlah dulu. Selain soal harga yang tak jelas. Pemilik risau. Apa yang akan berlaku sekiranya pemaju gulung tikar? Sekiranya pemaju gulung tikar sebelum projek selesai. Pasal mereka dibayar, Datuk Speaker, dengan unit yang baru bila dah selesai. Selain itu, ialah dalam perjanjian itu mereka akan diberi duit sikit untuk sewa rumah lah, pindah lah, inilah itu. Tapi bayaran yang sebenarnya akan berlaku bila projek itu selesai dan diberikan rumah yang baru. Tapi kalau pemaju gulung tikar, apa yang akan berlaku? Apa jaminan terhadap tanah mereka? Yang sudah pasti pada ketika itu telah dicagar pada bank oleh pemaju. Saya pernah tangani satu kes di Ijuk, 1,000 keluarga. Diorang dulu ada tanah 10 ekar, dia bagi pada pemaju. Ada 3-4 pemaju yang handle. Semua terbengkalai. Dia terpaksa tunggu sampailah Pakatan Harapan ataupun Pakatan Rakyat ambil alih, barulah kita selesaikan masalah. Yang 1,000 keluarga itu telah tunggu berbelas tahun baru dapat rumah-rumah mereka. Ni sekarang ni, yang pemilik-pemilik di Kampung Sungai Baru ni dia risau. Kalau dia serah semua kuasa kepada pemaju dan pemaju cagar kepada bank, tiba-tiba pemaju gulung tikar, apa jadi pada mereka? So, apa jaminannya? Adakah kerajaan sanggup menjamin projek ini? Jauh berbeza dengan pendekatan PH tempoh hari. Pemilik dibayar terlebih dahulu dan tidak dibayar melalui pemberian rumah. Yang dulu yang saya tawarkan kepada pemilik, kita bayar 1,000 sekaki persegi, 850 sekaki persegi cash, 150 sahaja yang kita kata sebagai saham dalam pembangunan yang nak dilakukan. Lalu penduduk dapat duit awal. Kalau dia nak beli rumah yang baru ke, dia nak pindah keluar ke, dia nak bawa balik ke kampung, bina banglo, mansion ke apa, tu hak dia. Tapi yang ini, mereka kena tunggu rumah disiapkan. Baru dia dapat bayaran dia. Ini merupakan terma yang berat sebelah. Dah lah, soal harga pun tak jelas. Termanya pun berat sebelah, menyebelahi pihak pemaju. Yang perlu ada 3 minit ke? Okey. Saya ingat dah nak habis dah. Okay, saya tambah boleh 3 minit lagi. Apa? Dalam kes ini ada tersebar luas kes rumah flat yang akhirnya keputusannya ianya dibeli ataupun dibayar pampasan dengan harga sebanyak 244,460.
iaitu kadarnya 4,400 semeter persegi. Adakah yang ditularkan itu benar? Ya. Kerana ini daripada pendengaran yang telah diadakan. Kalau benar, ini pada tarikh 15 hari bulan November 2021 ya. Kalau benar, dengan duit 244,460 tu, dia nak beli apa kat KL ni? Dia nak duduk mana? Ya? Mana ada rumah yang boleh dia beli dengan harga yang sedemikian rupa, ya? Maka di sinilah saya rasa pihak kerajaan kena membela golongan yang lemah, menjaga kepentingan mereka, bukan gairah membantu pemaju. Tak dapat setuju tentang harga dan sebagainya, maka digunakan akta pengambilan tanah. Ya, dalam itu ya, saya difahamkan bahawa yang 50% itu adalah tidak setepat yang seperti mana digambarkan. Ya. Sebenarnya senarai kesemuanya ada 64 rumah teres yang terlibat, tapi 34 lagi rumah teres belum diwartakan. Yang daripada 64 tu dia dapat yang 50%. Dia saja tak masukkan yang 34 itu, kerana kalau dimasukkan yang 34 itu, maka keperluan lebih 50% tidak dipenuhi. Adakah itu benar? Kalau kiranya ianya benar, nampak sangatlah bahawa pihak kerajaan, Kementerian Wilayah Persekutuan dan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru menjadi sebagai, minta maaf, kuda tunggangan pemaju. Dan ini sangat-sangat mendukacitakan. Saya harap bahawa semua isu-isu ini akan dapat dijelas oleh Yang Berhormat Menteri. Ya. Hampa broker lah, kami tak. Lagi teruk daripada broker. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Lembah Pantai. Bagi 5 minit. Baik, terima kasih. Boleh tambah kita. Cukup. Assalamualaikum Boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Tua, Yang Berhormat Menteri. Berkenaan dengan isu ini, sebenarnya di Lembah Pantai kami telah lalui dengan pemaju yang sama. Saya ingat lagi waktu itu mungkin sekitar tahun 2000 lagi awal. Waktu Nurul Izzah Ahli Parlimen, Yang Berhormat Nurul Izzah Ahli Parlimen Lembah Pantai, flat PKNS 4 tingkat di Kampung Kerinci dibangunkan semula oleh pemaju yang sama, dan pada waktu itu wujud satu lakuna ataupun kekosongan dalam undang-undang yang memungkinkan perkara sama berulang bagi saya di Sungai Baru. Malah isu yang saya lihat menjadi dari segi sebagai pembuat dasar ataupun penggubal undang-undang, masalah utama yang kita hadapi di Kuala Lumpur pada hari ini, krisis utama ialah kita tidak lagi ada tanah. Banyak daripada tanah telah dilelong, dijual ya oleh bukan menteri wilayah yang ini, bukan menteri wilayah sebelum ini, bukan menteri wilayah sebelum itu, tapi mungkin yang sebelum-sebelum itu. Dan masalahnya hari ini dan ke depan ialah kita tidak ada lagi apa yang disebut sebagai greenfield. Kawasan lapang, kawasan tanah ya yang kosong untuk dibangunkan. Yang kita ada adalah rumah-rumah pangsa puri, kondo, ya, rumah-rumah flat yang dibina pada tahun 60-an, 70-an yang mesti dibangunkan semula. Kerana prasarana asas, sekiranya mereka ada tangki air telah lama rosak dan perlu diganti. Sekiranya mereka ada lift, daripada 4 lift mungkin tinggal 1 lift sahaja, maka nak tak nak mesti ada pembangunan semula. Masalah kita, bila saya sebut lakuna tadi, ialah kita tidak ada undang-undang khusus untuk memastikan hak semua pemilik ya, dijaga dan tidak ada yang dianaktirikan. Sehingga apa yang berlaku ialah ada pihak yang mengambil kesempatan.
Dalam kes di Kampung Kerinci yang telah mengakibatkan sehingga anak muda bernama Adam Adli ditumbuk oleh anasir-anasir pada waktu itu kerana beliau mempertahankan hak 30 keluarga pemilik flat PKNS Kampung Baru. Ya, saya lihat perkara yang sama seakan-akan berulang di Sungai Baru. Dan di sini yang kita perlukan adalah apa yang saya dan beberapa ahli parlimen wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah sebutkan kepada Yang Berhormat Shah Alam sewaktu beliau menjadi Menteri Wilayah, iaitu kita perlu ada satu undang-undang pembangunan semula Kuala Lumpur ataupun undang-undang pembangunan semula. Sekiranya sejumlah pemilik yang mempunyai hak milik strata bersetuju, maka boleh berjalan. Kalau tak, tak boleh. Apa yang berlaku sekarang ni, dia Kuala Lumpur ni seakan-akan, maaflah kata, undang-undang rimba. Ya, di mana kalau tak semua, sebab mereka adalah pemilik. Ya, mereka adalah pemilik. Tapi sekiranya tidak ada undang-undang yang bersesuaian, maka apa yang berlaku? Timbullah fitnah, timbullah salah buruk sangka, timbullah salah faham, ya, dan momokkan broker, diperkuda dan sebagainya. Walhal realitinya apa yang kita nak sebagai ahli parlimen di Kuala Lumpur, saya nak lihat warga Kuala Lumpur ada rumah yang mereka boleh tinggal dengan selesa dengan anak, ya, hinggalah mereka ada cucu dan sebagainya. Ya, masalah kita ialah tidak ada satu undang-undang yang khusus, dan saya pohon Yang Berhormat Menteri nyatakan apakah status penggubalan ataupun penyediaan draft rang undang-undang bagi pembangunan semula, sama ada di Kuala Lumpur ataupun di luar. Kerana ia juga melibatkan bidang kuasa Kementerian KPKT. Dan saya pohon Yang Berhormat Menteri jelaskan daripada semua pemilik tanah dan flat PKNS juga di Sungai Baru ini, berapa ramai di kalangan mereka telah menerima hak milik strata. Kerana itulah yang berlaku di flat PKNS 4 tingkat di Kampung Kerinci. Bila mereka tak ada hak milik strata atas sebab-sebab sejarah, legasi, kecuaian dan sebagainya, maka mereka tak tahu apa hak mereka sebagai pemilik. Dan ia boleh diambil kesempatan oleh mana-mana pihak. Dan saya risau sekiranya apa yang berlaku di Kampung Kerinci berulang di Sungai Baru. Dari segi hak para pemilik ini, mereka boleh dapat rumah-rumah baru. Tapi masalahnya bila contohnya di Kampung Kerinci, mereka dipindahkan daripada flat PKNS ke residensi Kerinci. Bebanan masa depan sangat besar kerana waktu mereka tinggal di flat PKNS Kampung Kerinci, mereka bayar mungkin RM40, ya, maintenance ataupun sebagainya. Bila pindah ke residensi Kerinci, RM235 sehingga kan sebulan. Sehingga kan Perdana Menteri pada waktu itu, Yang Berhormat Pekan pada waktu itu, terpaksa bersama-sama dengan pihak-pihak yang lain mengumpulkan dana RM1 juta untuk membantu. Maksudnya, kita perlukan satu rangka membolehkan pembangunan semula Kuala Lumpur yang mampan, sustainable dan adil kepada orang yang baru nak memiliki rumah, kepada orang yang telah lama berada di situ, termasuklah orang Melayu, ya, yang telah sama-sama meneroka membuka bandaraya Kuala Lumpur. Akhir sekali, saya pohon Yang Berhormat Menteri teliti sekiranya ada tanah-tanah yang ingin dijual oleh DBKL ataupun perumahan-perumahan awam yang dimiliki DBKL, kerana pemaju yang sama juga telah membangunkan perumahan awam Seri Pahang. Dan pada waktu itu, sekitar tahun 2016-2017, mereka telah membeli perumahan awam Seri Pahang, dan masalahnya bila dia beli, dia hanya beli tanah. Dia tidak membeli liability, hutang yang ditanggung, hutang dari segi bil air, bil api, yang akhirnya terbeban kepada pakcik-makcik yang sekarang ni ada di kalangan mereka sebatang kara. Jadi sementara kita bercakap tentang projek khusus di Sungai Baru, saya pohon Yang Berhormat Menteri, KSU pun ada dan semua pegawai-pegawai atasan daripada Kementerian Wilayah, kalau boleh disampaikan kepada pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, beri pertimbangan supaya sekiranya ada pembangunan semula mana-mana perumahan awam ataupun projek PPR, bukan sahaja dijual nilai tanah itu, tapi sekiranya ada tunggakan
api, air dan sebagainya, itu juga mesti dibeli oleh pemaju. Jika tidak, masalah yang dihadapi oleh penduduk di Seri Pahang yang sekarang ni sedang dibangunkan semula oleh pemaju yang sama akan berulang bagi aset-aset lain yang dimiliki oleh Dewan Bandar Kuala Lumpur. Sebagai seorang ahli parlimen yang relatively muda, dengan izin, yang telah membesar di Kuala Lumpur, saya tidak berminat dalam polemik diperkuda ataupun menjadi broker. Tapi yang saya ingin lihat ialah Yang Berhormat Menteri, kita kurangkan retorik, kita kuatkan kerja untuk selesaikan masalah, kerana ramai di kalangan kita, termasuklah bentara-bentara, termasuklah staf-staf yang ada di parlimen ini, tinggal di Kuala Lumpur, dan mereka, saya ingin lihat rumah-rumah yang dibina dengan lebih baik, yang tidak menzalimi para pembeli, termasuklah orang Melayu. Jadi itulah harapan saya sebagai seorang ahli parlimen di Kuala Lumpur. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Luar Pantai. Dan yang terakhir saya jemput Yang Berhormat Seri Gading. Siapa nak bercakap? Sila, boleh. Cakap sikit. Speak up a little bit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Ketua, Yang Berhormat Menteri dan rakan-rakan di Parlimen. Sebenarnya saya telah dijemput, dipanggil oleh beberapa penduduk di kampung Sungai Baru, pemilik rumah teres dan juga pemilik flat di Sungai Baru. Sebagai mantan Timbalan Menteri Wilayah, saya kerap ke kampung Sungai Baru ini. Beberapa kejadian seperti banjir, kerana pintu air tak trigger, maka banjir telah berlaku dan saya hadir dan sebagainya. Jadi dalam kes ini, beberapa orang pemilik telah minta berjumpa dengan saya dan menceritakan beberapa perkara. Pertama, perkara yang mereka komplain kepada saya ialah, dia kata sikap di kalangan pegawai-pegawai di PKB tidak menjumlahi pihak mereka. Mereka lebih kepada memberikan laluan ataupun pemudah cara kepada pemaju. Dan mereka mengatakan seperti mana yang disebutkan oleh Shah Alam dan juga Al-Bawah Pantai. Jadi saya tak mau nak memanjangkan perkara ini, kalau dipanjangkan pun ceritanya sama, tetapi tindakan yang hendak mereka mahukan ialah satu tindakan perlu dihentikan segera, demi kepentingan pemilik tanah dan juga penduduk sekitar yang secara langsung terkesan dengan apa yang berlaku pada hari ini. Kalau berlaku tindakan diambil, penduduk pemilik terpaksa keluar, dia jadi presiden kepada perkara-perkara yang akan berlaku kemudiannya. Jadi saya kira itu saja dapat saya sebutkan. Dan betul, terima kasih banyak. Baik. Hentikannya. Terima kasih. Sri Gading, sila. Saya bagi peluang kepada Seputih. Satu Baik. minit saja. Boleh, Sri Putih. Saya lihat tadi Yang Berhormat Menteri tepuk meja kan bila Lembah Pantai berucap, maksudnya dia setujulah, we are on the same page. Dan saya juga rasa yang Arau selepas dia pegang jawatan Menteri Wilayah Persekutuan, apa yang diputuskan oleh mantan menteri itu dia ikut saja. Macam itu garis panduan Arab, dia sendiri pun keliru sampai sekarang, sampai hari ini masih belum selesai. Jadi isu ni juga sama. Ini mungkin Yang Berhormat Menteri dia terpaksalah ini dulu buat macam ni, saya sekarang ikut. Saya nak ingatkan Yang Berhormat Menteri Arau, Yang Berhormat Arau sekarang adalah menteri. Kalau yang dulu itu dia tak buat betul, kalau dia menyusahkan kedudukan Yang Berhormat sebagai Menteri Wilayah Persekutuan, boleh patahkan, setuju ke? Patahkan semua keputusan yang tidak betul tu. Saya rasa untuk menyelamatkan nama baik Yang Berhormat Arau sebagai Menteri Wilayah Persekutuan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sri Putih. Tak apa, kita dah cukup masa, bagi 30 minit. Tadi ingin sangat bercakap. Lah ni bagi peluang. Sebelum saya menjemput Yang Berhormat Menteri Wilayah untuk menjawab,
Saya bekas timbalan ketua Menteri Pulau Pinang. Sebenarnya banyak program yang kami buat dekat Pulau Pinang. Saya boleh bagi contoh. Tanjung Tok Kong, Sungai Nibong, 800 keluarga. Batu Feringgi, saya sendiri right handedly 78 keluarga dengan bantuan UDA. Kemudian Kampung Tok Subuh. Jadi saya seronok mendengar supaya kita dapat jawapan yang terbaik untuk selesaikan masalah penduduk yang marhain. Jadi nak tanya je, bila menteri jawab boleh mencelah ke kena diam je? Boleh mencelah. Boleh mencelah. Jadi Okey. ini peraturan 18 boleh. Ya, ni beza beza. Beza, bukan bila saya cakap dia tak boleh mencelah, bila dia cakap saya boleh. Okey, bagus. Menteri dia ada kuasa dia. Jadi sekarang saya jemput 30 minit dari sekarang. Terpulang berapa lama yang tapi maksimum 30 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua yang dikasihi, Yang Berhormat Shah Alam, Yang Berhormat Lemah Pantai, Seri Gading dan Seputih yang telah memberi pandangan masing-masing. Dan saya ingin tegaskan di sini bahawa saya hadir di sini kepentingannya tidak ada kepentingan peribadi. Saya hadir adalah kepentingan rakyat. Saya meletakkan satu benda dalam hidup saya. Kalau saya meninggalkan dunia ini, saya nak orang yang saya tolong itu berdoa kepada saya semoga saya selamat di alam kubur. Yang seperti Shah Alam tak terfikir benda-benda macam tu. Jadi kalau orang yang memikirkan hal dunia dan akhirat, sudah pasti tindakannya sentiasa mendapat pertolongan Allah SWT. Tu sangkaan buruk tu kena tarik balik. Sangkaan buruk saya mungkin terburuk sedikit, tapi saya tak nampak kadang-kadang Yang Berhormat melihat bahawa saya buat ini ikhlas kerana Allah, bukan saya buat untuk kepentingan diri. Kalau saya dapati orang-orang marhaim, orang-orang bawah, rakyat bawah diperkotak-katikkan, saya akan menjadi pembela mereka. Dan saya akan jadi pembela yang dahsyat sehingga dikenali sebagai pembela marhaim di negara ini. Jadi Yang Berhormat tak bimbang tentang apa yang saya akan buat. Kalau saya dapati bahawa tuan tanah terinaya, saya akan pastikan saya akan bela mereka habis-habisan. Itu sebab saya campur tangan. Saya tak tahu Yang Berhormat semasa Yang Berhormat berjumpa dengan dia banyak kali, dia pun tak beritahu. Dia hanya sembang bola. Saya pun sembang dengan dia bola. Sehingga dengan izin Allah, KLFC telah menang dengan KL City telah menang dengan hebatnya. Sejarah 30 tahun menunggu. 32 tahun menunggu. Jadi dia tumpang seronok sebab dia pegang presiden masa dia jadi menteri. Saya tumpang seronok, tiba-tiba muncul saja menteri baru ini, tiba-tiba kemenangan kepada KL City. Jadi demikianlah masing-masing seronok. Walaupun kita tahu banyak DAP yang tak gemar benda ni sebab mereka tak seronok tengok bola, lepas seronok tengok benda lain. Jadi sebahagian orang PA ni suka tengok bola. Bukan, DAP tak setuju kita bagi cuti. Kecuali Shah Alam setuju, Lemah Pantai setuju, DAP tak setuju kita bagi cuti. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri. Kalau Yang Berhormat Menteri kata sanggup nak membela golongan yang marhain, maka kenapakah digunakan Akta Pengambilan Tanah 1960 di mana mereka dipaksa untuk menyerahkan tanah mereka dengan syarat-syarat dan harga yang tidak dipersetujui mereka? Saya akan baca ni tadi permulaan kepada percakapan yang panjang sekejap lagi. Saya Yang Berhormat tak sempat mencelah masa tak cukup. Saya akan bagi jawapan yang terperinci. Kalau didapati Yang Berhormat boleh buktikan kepada saya bahawa jawapan yang saya bagi ini masih mengenakan penginayaan kepada orang-orang bawah pemilik tanah, maka saya letakkan pemilik tanah dan juga rakyat nombor satu. Pemaju itu hal dia, tetapi saya dengan rakyat itu penting sebab kita kena ingat sebagai seorang Islam, kita memerlukan doa kawan-kawan untuk selesaikan hidup kita di akhirat nanti. Itu yang saya buat. Saya buat kerana Allah, bukan kerana cari nama. Yang Berhormat walaupun tidak mau main politik, tapi Yang Berhormat cari nama. Padahal Yang Berhormat tahu ni, ini PH patut selesaikan. 2016 punya kes, Yang Berhormat patut selesaikan. Tapi sampai Yang Berhormat tak buat apa. 2016 Kerajaan Barisan Nasional. Ya, tapi bila 2018 sampai 2021. 2018 mereka sedang berunding. Ya. Maka bila mereka berunding, pemilik dengan pemaju, kita tak campurlah. Ya. Kita pantau. Tapi tak adalah kita gunakan Akta Pengambilan Tanah. Ya, memaksa pemilik untuk menyerahkan tanah mereka. Saya bekas pegawai tanah Yang Berhormat. Kalau saya ada zaman Yang Berhormat masa itu,
sudah pasti saya akan menggunakan kehebatan saya untuk mentadbir tanah. Saya selesaikan dalam masa setahun. Yang Muhammad biarkan 2018 sampai 2021. Yang Muhammad tak pandang. Mungkin Muhammad tidak ada kelulusan dalam bahagian tanah dibandingkan dengan saya, dengan izin Allah. Sekarang saya jawab secara resmi. Sila jawab dulu. Tuan Yang di-Pertua, saja nak bagi panas sikit majlis petang ini. Ya. Cadangan pembangunan semula kawasan Sungai Baru, Kampung Baru merupakan inisiatif kerjasama swasta di antara pemilik tanah dan juga flat PKNS Sungai Baru dengan pemaju, iaitu Rizzi Gloss Sdn Bhd. Pemaju ini merupakan anak syarikat Swiss Capital Sdn Bhd dan juga adalah pemaju pertama yang berjaya melaksanakan pembangunan semula rumah pangsa 4 tingkat Kampung Kerinci, Kuala Lumpur sekitar tahun 2016. PKB bertindak sebagai fasilitator bagi membantu melancarkan pelaksanaan pembangunan semula ini selaras dengan fungsinya yang diperuntukkan di bawah Seksyen 14 Akta Perbadanan Pembangunan Kampung Baru 2011 Akta 733. Sehubungan dengan itu, PKB telah mengkaji keupayaan pemaju dan model perniagaan terutamanya dari aspek tawaran pulangan usaha sama kepada pemilik. Berdasarkan kepada tawaran usaha sama tersebut, PKP mendapati pemilik akan menikmati taraf hidup yang lebih baik, selesa, moden, teratur dan sekaligus membolehkan hartanah tersebut berpotensi atau unlock land value untuk memperolehi pulangan yang tinggi pada masa akan datang. Pihak pemaju telah dipelawar oleh Persatuan Pemilik Tanah, Hartanah, Kampung Sungai Baru pada 2016 untuk mengemukakan cadangan pembangunan di kawasan Sungai Baru sejumlah 328 unit ataupun 64 lot teres dan 264 unit flat terlibat dengan projek pembangunan semula ini. Projek ini berada di luar kawasan penempatan pertanian melalui agriculture settlement MAS yang sinonim dengan Kampung Baru. Pembangunan kawasan ini pada asalnya telah dimajukan oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) dan tanah di kawasan Sungai Baru adalah pegangan bertempoh dengan pajakan 99 tahun. Pemaju telah mengadakan beberapa program penerangan dan rundingan dengan pemilik tanah sejak tahun 2016. Antara usaha yang telah dilaksanakan adalah sesi pembentangan, penerangan, sesi dialog, sesi rundingan, libat urus, mesyuarat, unit bergerak, khidmat, nasihat guaman dan pembukaan pejabat kecil di tapak. Semua ini kita dah tahu. Jawab soalan kenapa kerajaan menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960 untuk memaksa pemilik jual tanah pada syarat dan harga yang tak dipersetujui. Saya jawab usul dulu. Tak payah, tu sejarah kita semua tahu. Tak boleh, saya juga tidak mau mendengar usul dibawa. Bila usul dibawa, saya kena jawab resmi. Soalannya adalah kenapa guna Akta Pengambilan Tanah dan tak membenarkan pemilik merunding sehingga capai persetujuan. Baik, dia akan jawab kemudian. Maka saya tidak benarkan untuk diganggu dengan dahsyat oleh Tuan Shah Alam. Pemaju telah mengadakan beberapa program penerangan dan rundingan dengan pemilik tanah sejak tahun 2016. Antara usaha yang telah dilaksanakan adalah sesi pembentangan, dialog, sesi rundingan, libat urus, mesyuarat, unit bergerak, khidmat nasihat guaman dan pejabat kecil di tapak. Pemaju juga telah mengadakan sesi libat urus bersama dengan pemilik tanah, flat PKNS Sungai Baru yang terakhir pada 5 sehingga 7 Oktober 2020. Tujuan program ini diadakan untuk memberi penerangan dan penjelasan berkenaan dengan pembangunan semula, merangkumi cadangan pelan konsep pembangunan, tawaran kepada pemilik dan mendapatkan persetujuan pembangunan semula dari mereka. Pemaju telah menawarkan cadangan pembangunan secara usaha sama kepada pemilik-pemilik lot dan juga unit flat yang terlibat. Setiap pemilik akan mendapat unit gantian hartanah in-kind berdasarkan keluasan, jenis dan kategori tanah milik mereka. Untuk unit gantian, pemaju telah bersetuju untuk menawarkan rumah berkeluasan 90.02 meter persegi ataupun 969 kaki persegi dan 111.45 meter persegi ataupun 1,200 kaki persegi dengan kemudahan fasiliti kondominium beserta petak aksesori tempat letak kereta. Selain itu, pemaju juga telah menawarkan bayaran persetujuan menandatangani perjanjian usaha sama, kos pemindahan keluar rumah, kos pemindahan masuk semula ke unit gantian tanah, ex gratia ubah sesuai rumah sedia ada,
bayaran penyewa rumah sementara atau penyediaan rumah transit sehingga unit gantian hartanah diserahkan. Bagi pemilik rumah teres, bayaran lebihan tunai harga unit gantian juga ditawarkan. Sabar menunggu Yang Berhormat bacaan Menteri, ini sampai habis. tawaran itu tak diterima Pemaju juga telah oleh membantu sebahagian besar. pemilik berkenaan bagi menyelesaikan isu harta pusaka serta penyempurnaan pindah milik harta tanah mereka. Bila saya habis, bercakaplah kamu sebelum kamu dicakapkan. Lain kali jangan tanya soalan. Bagi saya habis. Bagi saya habis. Kalau yang ni betul tak nak saya habis, saya berdialog dengan mereka, saya tak habis hari. Saya kena habiskan benda ni dan saya tunjukkan apa yang dia tanya telah masuk dalam jawapan ni. Baikkan rekod nanti. Sabar sikit sebab saya ada masa 30 minit. Kita nak buat apa lagi? 30 minit baca ini lah. Berdasarkan semua aspek tawaran ini, pemilik yang ada pada masa ini mempunyai rumah flat PKNS Sungai Baru bersaiz 41 meter persegi, 441 kaki persegi akan memperoleh anggaran tawaran usaha sama bernilai RM880,000 dengan unit gantian berkeluasan 90.02 meter persegi ataupun 969 kaki persegi. Manakala bagi rumah flat sedia ada yang besar 53 meter persegi atau 507 kaki persegi sehingga 56 meter persegi ataupun 600 kaki persegi pula akan memperoleh anggaran tawaran usaha sama bernilai RM1.09 juta dengan unit gantian yang berkeluasan 1,200 kaki persegi. Bagi pemilik rumah teres pula, purata pemilik akan memperoleh 3 unit gantian hartanah yang berjumlah harga tawaran usaha sama bernilai RM2.7 juta dan bayaran lebihan tunai harga unit gantian. Berdasarkan tawaran ini, sejumlah 219 lot ataupun di unit flat, 27 lot unit flat, 27 lot dan 192 unit flat. 27 lot bagi rumah teres. Berdasarkan tawaran ini, sejumlah 219 lot atau 66.77% telah bersetuju menandatangani perjanjian usaha sama tersebut. Manakala perolehan tanah bagi baki 109 lot, iaitu unit flat, 37 lot dan unit flat. Baki 109 lot unit flat atau 33.23% yang tidak setuju, maka ini perkara ini telah dilaksanakan dengan menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960. Daripada jumlah tersebut, sejumlah 264 unit flat terlibat dalam pembangunan dengan pecahan 192 unit flat atau 72.7% bersetuju dengan tawaran usaha sama dan 70 unit atau 27.3% terlibat dengan pengambilan tanah. Bagi rumah teres pula, sejumlah 64 lot teres telah terlibat dengan pembangunan dan pecahan 27 lot atau 42.2% setuju dengan tawaran usaha sama dan 37 lot atau 57.8% terlibat dengan pengambilan tanah. Menteri. Jadi kaedah, saya bagi habis sikit kepala pantai, ada habis ni. Kaedah perolehan tanah bangunan semula ini dilakukan secara hybrid yang melibatkan perjanjian usaha sama pemilik dengan pemaju dan pengambilan tanah. Ianya adalah alternatif kaedah pembangunan bagi merealisasikan pembangunan semula agar kepentingan pemilik yang majoritinya telah bersetuju diambil kira. Penguataan di bawah Seksyen 4 Akta Pengambilan Tanah 1990 bagi projek ini telah dikeluarkan melalui Warta Kerajaan Persekutuan nombor 9400 bertarikh 18 Jun 2021. Manakala penguataan di bawah Seksyen 8 akta yang sama telah dibuat melalui Warta Kerajaan Persekutuan nombor 9412 bertarikh 21 Jun 2021. Sebelum saya, Akta Pengambilan Tanah 1960 membenarkan pihak berkuasa negeri untuk mengambil mana-mana tanah bagi tujuan pembangunan. Namun prinsip hak kepada harta tersebut hendaklah dipatuhi. Perkara 13.1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa tidak seorang pun boleh lucuk haknya kecuali mengikut undang-undang. Perkara 13/2 Perlembagaan Persekutuan pula memperuntukkan bahawa tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dan dengan paksa tanpa pembahasan yang mencukupi. Jadi saya memendekkan penerangan ini dan saya beritahu bahawa oleh kerana telah berlaku pertikaian yang telah saya sebutkan, maka Menteri Wilayah Persekutuan telah campur tangan
dan minta supaya hearing yang kedua ataupun pembicaraan yang kedua ini ditangguh tahun depan untuk membolehkan saya membuat rundingan dengan mereka. Tetapi saya bagaimana kita tahu bahawa sebelum habis kita orang mendengar cerita-cerita, tiba-tiba muncul Shah Alam cuba nak jadi hero, tapi sebenarnya sayalah yang menjadi hero sebab saya memberhentikan pengambilan tanah ni patutnya berlaku pada 21 hari bulan ni. Saya dah umumkan bahawa menteri telah minta KPTG untuk tangguhkan sehingga tahun depan sehingga saya boleh rundingkan balik dengan tuan tanah dan juga dengan pemaju. Boleh saya tanya Hero? Ya? Hero, boleh saya tanya? Jadi Silakan tadi Sila. saya pertama saya pohon kalau boleh dipanjangkan salinan teks sebab saya rasa banyak fakta, banyak maklumat yang ada di situ untuk supaya kami pun tak salah dengarlah ya maklumat yang disampaikan. Cuma saya nak pohon penjelasan sikit. Tadi Yang Berhormat Menteri sebut setakat sebelum ni jumlah yang setuju adalah 67%. Ya, 67%. Kalau dibandingkan waktu proses pengambilan tanah ataupun di flat PKNS Kampung Kerinci dulu, kalau tak silap saya waktu itu ialah 76%. Bermaksud sekiranya benar 66% ya seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, jumlah yang bersetuju dalam kes Sungai Baru lebih rendah berbanding dengan apa yang kami lalui di Lebah Pantai. Sekiranya itu benar, maka di sinilah yang saya sebutkan tadi sebagai lakuna in the law dengan izin yang mana ia membolehkan, katalah satu hari nanti 60% saja yang setuju. Maka adakah tanpa ada undang-undang, adakah pengambilan seperti yang berlaku di Sungai Baru ini mungkin berlaku? Where do we stop? How low do we go? Ya, jadi kita mesti ada undang-undang untuk memastikan biarlah memang kita nak lihat menteri wilayah menjadi hero, tapi tak bolehlah setiap isu nak jadi hero kan. Jadi dia mesti ada in the law supaya kita tak tahu tahun depan kalau rezeki Yang Berhormat Menteri kekal, kalau tak macam mana ada yang baru, sama ada menteri yang baru tu akan jadi hero ataupun menteri yang baru tu akan meluluskan pewartaan untuk mengambil tanah seperti yang berlaku sebelum ini. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Shah Alam. Okey. Yang betul. Sila. Oleh kerana jawapan ni jawapan penuh, boleh saya ambil kira bahawa saya nak minta supaya dibenarkan saya menghantar jawapan bertulis kepada semua ahli Yang Berhormat. Boleh. Yang kepada ahli Yang Berhormat lah Shah Alam. Hak yang lain macam mana saya tak boleh kot. Saya akan bagi jawapan bertulis dan kita tengok jawapan bertulis. Kalau sekiranya tak puas hati kita boleh petikaikan. Tapi ada satu jawapan daripada soalan daripada Lemah Pantai tadi, sama ada status hak milik strata telah keluar kepada semua pemilik. Jawapannya ya. Semua telah ada hak milik strata. Jadi saya telah melihat perkara ini. Saya jumpa tuan tanah, mereka kata minta bukan tak setuju Datuk. Mereka minta dirunding semula. Saya tanya juga PKNS tapi tak ramailah sebab mereka dah majoriti bersetuju bahawa mereka hanya menunggulah apa yang Teres kata. Jadi saya telah buat keputusan, tunggu hearing. Saya membolehkan saya mendengar dua belah pihak dan saya akan menjadi perunding utama. Walaupun Shah Alam telah timbulkan benda ni, tapi saya nak beritahu benda ini telah diselesai minggu lepas. Itu sebab mereka telah keluar poster dengan hebatnya menyokong Menteri Wilayah Persekutuan bahawa minta projek ini dirunding semula. Saya nak berunding semula. Dan kita nak tengok kalau sekiranya kita dapati bahawa mereka ni akan dapat 3 tahun lagi akan dapat 1 juta dengan rumah gantian. Saya kata saya ada di antara cadangan saya bagi duit sekarang 1 juta. Habis cerita saya cakap banyak. Kadang yang rumah terai dapat 2 juta, bagi 2 juta. Kenapa mesti cakap banyak? Bagi supaya membolehkan dan untuk unit yang mereka patutnya dapat tu benarkan mereka untuk membeli unit yang berkenaan bila tempohnya siap. Bukan dengan ambil harta pemilik lepas tu charge kat bank dan jadilah masa terbengkalai. Ini adalah lakuna loophole undang-undang yang harus kita perhatikan. Pentadbir tanah yang baik dia nampak benda ni. Dia tidak akan biarkan tuan tanah menjadi mangsa. Yang tuan tanah jadi mangsa ni seluruh negara. Tuan tanah banyak menjadi mangsa iaitu bila mereka sign kosong menyerah hak mereka untuk diambil oleh pihak tertentu sehingga di kampung-kampung pun banyak yang tanah hilang kerana perbuatan undang-undang tadi. Tapi di sini oleh kerana ada menteri. Ada menteri yang hebat dan juga ada ahli parlimen yang dahsyat, maka kita akan tengok benda ini bersama.
Bila saya buat benda ni, saya tahu bahawa saya diperhati oleh orang ramai. Saya nak pastikan bahawa keadilan ditegakkan. Pemaju nombor 2, yang penting tuan tanah. Kalau tidak, macam yang Muhammad Shah Alam, masa dia jadi menteri, dia bagi tawaran. Dia bagi tawaran, dia tak bagi tahu semua kewangan ambil mana. Dia kata ambil EPF. EPF dah tak ada duit dah. Citra punya pasal. Dia tak ambil tabung haji. Tabung haji tengah macam ni. Jadi bila dia cakap macam tu, sudah pasti dia seolahnya makan seorang broker. Itu saya sebutkan. Tapi kalau dia ada semua kewangan, pada hari ini, letakkan depan saya, itu dah semua kewangan, saya akan panggil orang kampung baru, selesaikan. Saya bukan reti nak sembang-sembang panjang. Saya nak selesaikan serta-merta. Your value of duit you yang bernilai, katalah 10 juta, di masa akan datang, bagi sekarang 7 juta cukuplah. Sebab apa? Nilai sekarang 7 juta, tidak tahu apa akan jadi 10 juta masa akan datang. Saya melihatkan nilai sekarang, hak nilai gantian, bagi harga separuh sebagai contoh macam tu, bukan dengan cara untuk ambil tanah mereka, kemudian pergi charge kat bank, lepas tu kalau projek tak siap, mereka akan timbul masalah. Menteri. Jangan bimbang, saya faham. Loophole undang-undang ni sudah dalam kepala saya, itu sebab saya tangguh. Saya yang telah menangguhkan pembicaraan dan KPTG setuju. Tapi kalau dia tak setuju, saya tak boleh buat apa. Menteri. Kuasa menteri berkata, yang ada menteri kepada KPTG hanya seorang, Shah Alam. Menteri. Sebab dia berani minit kepada KPTG untuk buat sesuatu. Menteri, saya minat bila Yang Berhormat Menteri sebut tentang keadilan. Saya difahamkan ada di kalangan penduduk yang nak mereka yang tak setuju. Bukan parti keadilan. Bukan. Saya kalau minat pada parti keadilan pun boleh juga, tak ada masalah. Ya, yang ada di kalangan penduduk yang telah menerima, mereka tak mahu yang menolak menerima apa yang mereka terima nanti. Jadi saya pohon Yang Berhormat Menteri biarlah adil kepada semua pihak. Yang dulu tu dulu, kalau nak dirundingkan semula, jangan dikategorikan ini kelas 1. Ini penduduk pemilik kelas 2. Yang setuju awal dia dapat 100%. Yang setuju kemudian 80% saja. Ini yang saya dengar. Ya, dan saya pohon Yang Berhormat Menteri tegas dalam bab ini biar adil untuk semua. Yang Berhormat, orang yang sudah setuju pada masa yang lepas, mereka sudah terganggu kehidupan mereka. Sudah bertahun. Jadi apabila dipersetuju, mereka kita kenapa mereka bagi dapat hak yang sama dengan orang ni? Malah mereka adanya yang minta syarat supaya tak nak duduk sekali dengan orang yang tak bersetuju kerana telah mengganggu pembangunan. Semua ni akan diambil kira Yang Berhormat. Emosi mereka, tentang rasa nubari asma ramah mereka, kita akan ambil kira. Yang Berhormat, saya bagi contoh macam kes arak kan. Saya di antara menteri yang jumpa mereka 4 kali. 4 kali. PH tak terima. PH tak jumpa mereka. Saya jumpa 4 kali. Jumpa dengan pengeluar arak 6 kali. Jumpa dengan peminum-peminum arak berkali-kali. Tapi sebab Yang Berhormat Menteri masih keliru dengan garis pantuan itu. Itu masalahnya. Yang keliru Yang Berhormat. Pengeluar arak, pengedar arak, peminum arak tak keliru. Itu sebab saya berjumpa dengan semua pengedar-pengedar, pengeluar-pengeluar, mereka setuju. Saya tanya DAP kata apa? Tak apalah DAP dah, Datuk, lepas pilihan raya nanti kita akan tentukan DAP tidak ada lagi. Sebab mereka setuju dah. So you have to be careful with them, because they agree with me. They tend to love me more than you now. Datuk Speaker. Jadi Yang Berhormat, tentang lakuna undang-undang tadi, saya nak beritahu yang lakuna. Yang Berhormat Peluang Pantai, saya mengambil kira ni. Orang yang pergi awal tu, yang setuju awal, dia mereka sudah meradang dengan orang yang baru nak setuju ni, dan mereka telah sebarkan berita yang tak baik, dia kata. Tetapi saya mengambil pendekatan yang lebih mudah sekarang ni. Semua akan diberi keadilan yang sebabnya. Kalau tidak pun saya akan kurangkan masalah di tahap yang minimal. Bagi tempoh yang terdekat, tidak panjang. Saya ingat by Januari, insya-Allah, saya akan kira selesaikan. Dan lepas tu kita akan lihat pembangunan Kuala Lumpur secara keseluruhan. Yang keduanya, kita sudah ada rang undang-undang tanah kampung baru yang sepatutnya ditablkan dalam masa ini, tetapi AG belum siap dia punya blue bill, jadi kita tak boleh tabelkan. Tetapi rang undang tersebut memberi hak kepada pembangunan dalam kawasan kampung baru dalam MAS, di mana cadangan baru ini akan membolehkan nilai tanahnya itu melambung-lambung. Jadi kita lihat apa yang telah kita buat tu hanya menjadi kenyataan. Sepatutnya PH dia bawa benda ni. Tapi malangnya PH tak sempat terfikir sebab mereka memikirkan kuasa dan menggunakan kuasa, menyalahgunakan kuasa.
Jadi mereka tak sempat. Sepatutnya dalam masa 2 tahun Yang Berhormat dah selesai dah. Menteri ni mabuk ke? Ya. Cakap macam ni. Saya pun tak faham. Ya, kenapa Menteri Yang Berhormat Menteri timbulkan isu macam tu? Kita sebenarnya zaman kita telah cuba nak dapatkan persetujuan. Kita tak nak guna akta pengambilan tanah, ya. Kita tak nak memaksa. Walaupun kita ada kuasa, ya, boleh pindah undang-undang ini dan itu. Pasal itulah sebabnya pada masa itu pihak Perbadanan Pembangunan Kampung Baru diarahkan untuk bertemu dengan semua penduduk, pemilik dan berbincang dengan mereka dalam grup-grup kecil. Ya, bincang, jelaskan tujuan di sebaliknya dan dapat 18 bulan PH tu dia boleh selesai Yang Berhormat. Bukan 18, 22 bulan ya. 20 tapi kita mula Kampung Baru tu bukan kami daripada hari pertama. Bulan lagi. Ya. Dan kalau 22 bulan Yang Berhormat dah boleh buat macam-macam. Alah, yang kuasa Yang Berhormat Sungai Baru ni dah berapa tahun tuan? Yang Berhormat. Berapa tahun dah? 3 dah bulan. berapa tahun? Tak, janganlah ingat yang 3 bulan. Yang Barisan Nasional daripada tahun Yang berapa? Tanya berapa saya. tahun? Berapa tahun? Yang Kampung Sungai Baru ni? Janganlah nak elak-elak. Come on lah. Kalau Be Yang fair. Yang I'm not talking about you personally. Bukan saya cakap pasal menteri. Saya cakap pasal Barisan Nasional. Daripada 2016. 2016 dah berapa tahun tak dapat selesai. Ya, 22 bulan patut selesai. Betul kan dia? Fakta dia tak betul. Ni saya nak minta Menteri Wilayah, saya nak minta beginilah. Ya, engage dengan diorang. Faham. Yang Mak tak payah minta. Biarlah saya cakap. Yang Muhammad tak payah minta, engage saya dengan dah buat. diorang. Dapat faham kenapa saya dah buat dia Yang tak Muhammad. setuju. Tak payah nasihat. Kenapa dia orang tak setuju? Saya dah buat. Antara sebab kenapa dia orang tak setuju ialah kerana nombor 1 harga, nombor 2 jaminan projek itu. Tadi Yang Berhormat Menteri ada sebut, bayar dulu, jangan cagar tanah. Kalau tak dicagar tanah tu, developer ni nak dapat duit dari mana? Itu Dia yang ni adalah kebiasaan. Ini masalah besar Shah Alam. Kenapa you fikirkan masalah developer? Kerana developer memang developer cara bukan dia seorang begitu. dalam dunia Yang Berhormat. Banyak yang memang developer cara dia. inilah masalah dah. Dah saya nampak kita dah. nak cuba Thank you very much. atasi Bahawa inilah dengan masalah tidak PH. serah pada Kononnya pemaju. berjuang untuk rakyat, Sekarang tapi ni memikir masalah kerajaan apa? ni dapat kuasa, dapat tanah untuk pemaju. Tengok. Apa ni gunakan akta pengambilan tanah nak serah pada pemaju? Yang Please Berhormat. lah. Yang Janganlah nak keliru kan. Bukan. Ya. Yang Berhormat, orang Dah mampu habis masa cakap dah macam kot. ni. Ya. Tak, bukan Ada. macam ni. Tak, Ada mesti 3 betul habis minit masa lagi. Yang Berhormat. 3 minit lagi. Ni Yang Berhormat, saya Sila. golongkan. Jangan bagi kacau. Saya nak beritahu Yang Berhormat. Inilah pemikiran songsang yang agak mabuk. Memikirkan pemaju nak ambil duit mana. Kalau you tak ada duit, jangan masuk campur. Kita akan cari pemaju yang mempunyai duit untuk campur tangan. Ini dia pemikiran salah. Kami Semua tidak- pemaju jangan. melakukan itu. Dulu kan nampak? nampak. Dekat lembah pantai pun begitu. Mana nampak? ada? Itu sebabnya dalam Yang perjanjiannya Berhormat. kena serah, baca perjanjian dia. Perjanjian dengan Yang yang mana Berhormat. dalam perjanjian dia Yang kena Berhormat. serah kuasa Duduk. tanah tu Yang pada pemaju. Berhormat duduk. Kalau tidak Yang Berhormat mabuk. Kalau Duduk. tidak, kenapa nak Yang serahkan Berhormat kuasa duduk. ke atas tanah tu kepada pemaju? Duduk. Perangai tak ubah dalam parlimen sebagai kamar khas. Right. Suka ganggu orang. Saya minta Yang Berhormat. Menteri rumuskan dalam tempoh 2 Tiga minit sekarang. Tapi Yang Berhormat 2 kena minit. beritahu mereka kena diam. Ya. Saya nak cerita juga sikit tentang ini sesi bahawa model Tuan. Pulau Pinang yang Baik. Berhormat pernah jadi Timbalan Menteri. Ya. Saya akan buat bukan saya mengikut model itu, tetapi termoden dan terbaik. Baik. Tapi saya nak beritahu Bola sepak ni, bola sepak ni, saya bawa KL City daripada Liga Perdana naik Liga Super tau. Masa tu tuan tak ada. Ya, kamu bukan Menteri Wilayah. Saya yang bawa daripada Liga Perdana naik ke Liga Super, masuk Liga Super, menang Piala Malaysia. Kebetulan Datuk menjadi sebagai Menteri Wilayah. Itu je. Inilah tak sedar diri. Yang Berhormat tak akan boleh jadi KLFA kalau Yang Berhormat tak menteri. Kerana Yang Berhormat menteri dah jadi KLFA. Patutnya bila saya menteri, sayalah Presiden KLFA. Tapi saya tak mahu main politik. Saya benarkan sebab saya melihat kawan-kawan ni semua kawan-kawan. Saya tak cukup kacau. prihatin dan sangat Tapi sekarang ni kalau Yang merasai Berhormat apa yang cabar Yang saya, Menteri saya boleh rasakan. ganggu, saya ingat Yang Berhormat tidak jadi. Saya Dan tak dalam ada isu apa. KLFA Okey, ni, saya hanya menyatakan timbalan speaker pun tak boleh sebab dia pun terlibat. Speaker, saya akan jawab ni. Saya cari dia dulu. Baik. Saya minta Semua Menteri Akhir sekali. rumuskan. Akhir sekali ya. Ya, Baik. diam ya. Akhir sekali,
pemikiran bahawa pemaju nak ambil duit mana kalau tak boleh cas tanah ni. Itu pemikiran lama yang berhormat. Banyak pemaju-pemaju yang mampu tanpa menggunakan tanah tersebut, dia boleh advance dulu dengan izin. Dah kenapa dalam perjanjian itu dinyatakan begitu? Nampak. Kenapa dalam perjanjian itu dinyatakan begitu? Kena serah hak atas tanah tu kepada pemaju. Ni, si mabuk aku ni. Ni yang dia kata dia dah jumpa peminum. Rumah pantai. Suruh dia duduk kejap bagi sejak ini. Kita tak boleh letakkan pemaju. Ini masalah. Ini bukan PH. Ini seorang insyaAllah. Tengok pemaju kalau tak ambil tanah, kita tak boleh charge tanah. Ini pemikiran salah yang berhormat. Pemaju yang hebat, dia tahu untuk menggunakan kekuatan kewangannya untuk masuk maju. Tanya pemaju ni. Tanya pemaju ni. Sila tanya pemaju ni, biar dia jawab secara bertulis bahawa dia tidak cagarkan tanah itu. Saya cabar Menteri Wilayah. Minta pemaju tu tulis dia tak cagar tanah itu. Sila. Saya cabar yang Muhammad, buktikan yang Muhammad tak mabuk. Yang monti yang Muhammad tak mabuk. Orang kita jangan ganggu. 3 minit. Speaker macam mana nak buat jawab kata orang macam ni? Yang Muhammad dengar ni. Dengar elok-elok. Bahawa kita nak kena pastikan pemaju mempunyai kekuatan keuangan. Bukan menggunakan tanah ni untuk cari duit. Kalau nak gunakan tanah untuk cari duit, baik sesuai pemenang kampung baru, ambil tanah tu, charge, bagi duit kepada pemilik-pemilik. Kenapa kita maju yang pasal tidak ada kemampuan? Dia nak bangunkan. Dia nak bangunkan. Bukan sekadar nak beli. Saya dia nak bangunkan. Saya tak dia perlukan duit tu. Apa PH mabuk? Ni Syahlah mabuk. Minta surat dari pemaju. Memberi jaminan dia tidak cagar kepada bank. Jangan ganggu saya. Pula. Duduk. Nak tutup macam mana? Ni sampai kiamat tak habis masalah ni. Tiap-tiap kali saya cakap, yang dia terasa, dia akan kena. Saya nak beritahu bahawa kita akan meletakkan keadilan pada semua dan kita bukan membela pemaju seperti yang dilakukan oleh kerajaan PH. Saya nak jangan ambil tanah bagi pihak pemaju. Jangan rampas tanah bagi pihak pemaju. Nampak. Ni boleh pakai ni. Boleh tak ambil besi ke apa, halang dia jangan bagi bangun. Saya nak jawab, nak tutup, dah habis dah. Sila tutup. Ya Muhammad, ni saya nak bagi tahu bahawa PH nampaknya utamakan pemaju daripada pemilik tuan tanah. Dia kata kena ambil tanah, nak charge kat bank baru nak bayar. Bukan kita yang nak rampas tanah. Yang nak rampas adalah kerajaan sekarang. Kalau saya jumpa ahli parlimen mabuk macam ni mati. Saya nak bagi tahu itu dia ada duit, tak ada duit dia punya hal. Tetapi ganti rugi KSU pun kepada pemilik mesti didahulukan. Kalau nak gunakan pemilik punya hak untuk pergi cah kat bank, pemilik sendiri boleh cah kat bank dan dia dapat nilai yang tinggi. Menteri, masa dah tamat. Jadi dengan itu saya akhiri bahawa perbincangan yang baik ini kita ambil kira dalam libat urus di antara menteri dengan pemaju dan juga pemilik. Saya minta oleh yang berhormat, maaflah yang di KL ni, supaya bersama-sama dengan saya untuk menyelesaikan apa saja perkara termasuk pelan pembangunan Kuala Lumpur 2040 yang akan dibentangkan. Kita akan kena panggil ahli parlimen Titi Wangsa untuk terlibat. Dia lepas tangan. Sila, baik. Ni yang hormat, biar saya jawab bagi habis. Baik. Jadi kalau saya ganggu masa dia bocak, speaker tahan. Dia ganggu saya speaker tak tahan. Saya tahu speaker pun tak boleh halang orang macam ni. Biarlah dia meneruskan. Maaf cakap, saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa. Tetapi saya nak beritahu bahawa saya bawa pegawai-pegawai KSU saya sini, Pembangunan Baru, untuk menyelesaikan masalah. Kita tidak akan memberi keutamaan kepada pemaju yang telah disyarangkan oleh Syahlam. Kita akan bagi keutamaan kepada rakyat, kepada orang Marahin, supaya mereka mendapat hak keadilan yang sewajarnya. Saya terima kasih benda yang telah ditimbulkan dan saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Bukan niat saya untuk orang kata mempernahkan mana-mana pihak. Bagi saya manusia adalah sama, tetapi biarlah kita bincang cara berhemah dan cara. Saya pun minta maaf kalau ada terkasar. Terima kasih. Nampak dia ganggu lagi. Bertobatlah tuan. Kalau sekiranya nak bertanya soalan, saya akan pastikan supaya saya suruh ni dibincang di sini. Sebab saya anak jantan yang harus menghadapi segala-galanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alim berhormat, kita mula tadi pukul 2.52. Kita selesai pukul 3.54. 1 jam dan 2 minit ikut peraturan selama perbincangan 1 jam. Dan berhormat, mesyuarat khaman khas hari ini ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang esok Selasa 14 Disember 2021. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat.